Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan ya matematik tingkatan 5. Bab 4 dalam tajuk matematik pengguna. Subtopik kita pada hari ini adalah pengiraan cukai pendapatan. Okey, kalau sebelum ni kita sudah tahu pengenalan dia, apakah jenis-jenis cukai. Okey, sekarang kita mau membuat pengiraan cukai pendapatan. Okey. Yang pertama sekali, dalam pengiraan cukai pendapatan kamu kena tahu, okey, hitung pendapatan bercukai dia ada step dia. Okey, kita ada 4 step. Itu yang pertama adalah hitung pendapatan bercukai. Kemudian kamu kena kira cukai pendapatan. Kemudian tolak rebate cukai. Rebate ni keistimewaan lah. Nanti kita tengok kejap lagi. Dan seterusnya cukai pendapatan yang perlu dibayar. Maknanya barulah kita akan dapat jumlah cukai yang perlu dibayar, nilai yang sebenar yang perlu dibayar lah. Maknanya perlu ditolak dengan apa, perlu ditambah dengan apa. Jadi kita tengok dengan lebih detail lagi lah. Okey, cukai pendapatan individu yang perlu dibayar dikira berdasarkan pendapatan bercukai. Berdasarkan gaji lah, berdasarkan gaji tahunan. Okey, jadi yang ni kita mau kira yang pertama ni. Ini yang pertama. Okey, ini yang pertama ni. Rumus bagi yang pertama ini adalah ini dia, pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan tahunan. Mesti kita guna pendapatan tahunan. Tolak dengan pengecualian cukai. Apa yang dikecualikan cukai. Dan tolak dengan pelepasan cukai. Barulah dapat nilai dia. Okey, ini rumus dia. Saya ulang sekali lagi. Pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan tahunan. Tolak dengan pengecualian cukai. Dan tolak dengan pelepasan cukai. Jadi kita tengok satu-satu ni. Kita akan tengok satu-satu. Apakah jumlah pendapatan tahunan ni? Apakah maksud jumlah pendapatan tahunan ni? Pengecualian cukai ni macam mana? Pelepasan cukai ni macam mana? Kejap lagi kita akan tengok. Yang ni A, B dan C. Apakah A, apakah B dan apakah C? Satu-satu nanti kita akan tengok secara lebih detail. Okey, sebelum tu, cukai pendapatan merupakan sejenis cukai progresif. Yang mana kadar cukai semakin tinggi apabila pendapatan bertambah. Okey, biasanya setiap tahun akan ada kenaikan lah. Kenaikan gaji setiap tahun. Jadi apabila ada kenaikan gaji setiap tahun, maka setiap tahun tu juga akan bertambah lah cukai yang akan dipotong lah dalam selit gaji kamu. Okay, jadi kita tengok secara detail lagi apakah ni yang cikgu bagi tahu tadi. A, B dan C ni jumlah pendapatan tahunan, pengecualian cukai dan pelepasan cukai. Jadi kita mahu tengok secara detail lagi. Okey, jumlah pendapatan tahunan. Apa maksud dia? Jumlah pendapatan tahunan termasuk segala bentuk upah gaji. Upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalti, premium dan sebagainya. Okey, termasuk semua sekali. Tidak semua pendapatan yang diterima daripada majikan perlu dikenakan cukai. Contohnya allowance. Allowance tidak diperlukan cukai. Allowance perjalanan, subsidi, allowance bantuan sara hidup, kerajaan dan lain-lain. Yang ni tidak dikenakan. Yang ni tidak dikenakan cukai lah. Kalau allowance ni yang melibatkan allowance. Tetapi kalau upah, gaji, bonus, dividen, faedah, yang ni semua ni dikenakan cukai. Jadi kita tengok seterusnya. Pengecualian cukai ni apa pula? Pengecualian cukai ini merujuk kepada semua perbelanjaan peribadi. Semua perbelanjaan peribadi. Dalam bentuk hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan atau pelbagai organisasi. Contohnya perpustakaan negeri dan badan rawatan kesihatan. Okey, perbelanjaan tersebut boleh dikecualikan cukai tetapi tertakluk kepada hak tertentu. Maknanya dia ada jumlah lah. Dia ada jumlah yang tertentu lah. Maknanya yang tidak akan dikenakan cukai tu. Pengecualian cukai ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan kebudayaan. Kesenian juga memupuk masyarakat penyayang. Maknanya kita bagi bantuan lah. Contohnya bantuan kepada rakyat. Rakyat Palestin melalui Amal Malaysia ke.
Aman plastin. Aman plastin biasanya tidak akan dikenakan cukai. Akan dapat pengecualian cukai lah di sini. Jika kamu bagi sumbangan tersebut. Okey, seterusnya. Pelepasan cukai merujuk kepada ini pelepasan cukai. Dia beza. Pengecualian cukai dan pelepasan cukai ini suatu benda yang berbeza. Pelepasan cukai merujuk kepada perkara atau perbelanjaan kepentingan persendirian. Atau ahli-ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan, antaranya caruman KWSP, rawatan perubatan dan yuran pengajian. Jenis-jenis pelepasan cukai bergantung kepada dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah setiap tahun. Pengecualian cukai kita bagi sumbangan kepada orang lain, kepada organisasi. Pelepasan cukai ni perbelanjaan untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan kita persendirian. Contohnya rawatan perubatan, yuran pengajian dan sebagainya. Itu beza bagi pengecualian cukai dan pelepasan cukai. Okey, seterusnya kita akan tengok. Yang tadi yang detail sudahlah. Jadi cikgu harap kamu sudah fahamlah yang ini tadi. Yang ini tadi satu-satu sudah cikgu terangkan apakah maksud pendapatan, jumlah pendapatan tahunan, pengecualian cukai ni biasanya kita bagi sumbangan kepada organisasi. Pelepasan cukai ni adalah untuk kepentingan diri sendiri. Okey, seterusnya. Kita tengok seterusnya. Okey, yang ini kita sudah tahu tadi. Yang ini kita sudah tahu rumus dia. Sudah. Okey, kemudian kita mau tengok cukai pendapatan. Apa itu cukai pendapatan? Okey. Cukai pendapatan adalah selepas pendapatan bercukai diperolehi. Cukai pendapatan boleh ditentukan dengan merujuk jadual kadar cukai. Maknanya kita ada jadual. Jadual ni tetap sebenarnya. Kamu tidak perlu hafal. Kalau dalam exam nanti, dia akan bagi jadual ni kepada kamu. Kamu tidak perlu hafal. Tapi walaupun begitu, kamu kena pandailah baca jadual tersebut. Dia bagi jadual, tapi kalau kamu tidak pandai baca, kalau kamu tidak pandai guna jadual tersebut, tak gunalah juga. Kadar jadual ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah mengikut polisi kerajaan pada belanjawan tahunan. Maknanya, kan setiap tahun, Perdana Menteri ataupun Menteri Keuangan lah akan membentangkan belanjawan tahunan. Okey. Jadi, dia boleh berubah. Nilai jadual kadar cukai ni dia boleh berubah mengikut belanjawan tahunan. Okey, jadi jadual ni. Okey ni. Contoh kita tengok jadual. Ini adalah jadual pendapatan, jadual cukai pendapatan individu. Maknanya daripada 0 sehingga RM5,000, okey, tidak akan dikenakan cukai. Tetapi RM5,000 sampai RM20,000, RM5,000, 15 sampai RM15,000 ni akan dikenakan cukai sebanyak RM150. Okey, seterusnya RM20,000, RM20,000, sehingga RM35,000. Okey, dia ni. Dia ada kadar cukai dia. Berapakah nilai cukai yang perlu dibayar? Dia ada ni. Kalau RM5,000 yang pertama tak perlu bayar, RM15,000 berikutnya kamu kena bayar RM150. Ini dan seterusnya. Jadi untuk lebih jelas lagi nanti cikgu akan tunjuk contohlah. Tetapi walau bagaimanapun kamu kena pandailah baca jadual ini. Kalau tak pandai baca jadual ini, kamu tak bolehlah jawab exam. Contohnya pendapatan tahunan, pendapatan tahunan RM50,000, RM1 sehingga RM70,000. Jadi RM50,000 yang pertama kamu dikenakan cukai sebanyak RM1,800. Banyak ni, RM1,800 ni. Jadi kita tengok. Mulai tahun 2015, individu yang mempunyai pendapatan pengajian tahunan melebihi RM34,000 selepas potongan KWSP perlu mendaftarkan fail cukai pendapatan. Okey, RM34,000. Di sini. Mana potongan dia ni? Potongan dia di antara 150 sehingga 450 setiap
Jadi kita tengoklah untuk yang lebih detail lagi, jika tidak faham kita tengok lebih detail lagi. Okey, jadi yang ni kita sudah tahu tadi ada rumus Yang ni berdasarkan jadual. Yang ni berdasarkan jadual tadi. Jadual kadar cukai. Sekarang kita mau tengok apakah itu yang dikatakan dengan rebate cukai. Okey, rebate cukai. Apakah yang dikatakan dengan rebate cukai? Rebate cukai diberikan untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Terdapat dua jenis rebate cukai, iaitu yang pertama adalah apa dia yang pertama ni? Yang pertama adalah rebate cukai sebanyak RM400 diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan cukai tidak melebihi RM35,000 tertakluk kepada perubahan semasa. Kalau lebih daripada RM35,000 maknanya tak perlulah. Rebate ni dia bagi balik. Ataupun jumlah bayaran zakat ataupun fitrah oleh warga negara yang beragama Islam mendapat rebate cukai. Okey. Samalah juga Okey, seterusnya. Yang zakat ni kita boleh juga dapat rebate cukai Zakat ni bererti bersih, suci dan berkat. Zakat bermaksud mengeluarkan sebahagian harta untuk diagihkan kepada golongan tertentu seperti fakir miskin mengikut syarat-syarat tertentu. Sebab itu apabila di dalam gaji kita tolak kepada bayaran zakat, kita akan mendapat rebate cukai. Ramai orang yang buat macam tu, terus settle Okey, seterusnya kita tengok contoh. Untuk lebih detail lagi kita tengok contoh. Yang mana contoh yang pertama adalah Encik Khairul memperoleh pendapatan tahunan sebanyak, okey ni pendapatan tahunan dia ni banyak, RM125,300 termasuk allowance. Termasuk allowance. Diberi bahawa allowance berjumlah RM12,340 adalah dikecualikan cukai. Dia sudah bagi tahu. Allowance ni dikecualikan cukai. Berapa allowance dia? Allowance dia adalah RM12,340. Pada masa yang sama, dia memberi derma kepada perpustakaan berjumlah RM2,000. Jumlah pelepasannya pula adalah jumlah pelepasan. Kan kita ada pelepasan, kita ada pengecualian Pelepasan pula adalah RM22,500. Hitung pendapatan bercukai Encik Khairul. Jadi macam mana kita mahu hitung? Pertama sekali, yang perlu kamu hitung, kamu kena tengok pendapatan tahunan dia. Kamu perlu tolak dengan allowance. Sebab apa? Sebab allowance ini sudah dibagi tahu dikecualikan cukai. Jadi kita tolak. Tolak dengan allowance. Jadi kita akan dapat RM112,960. Okey. Yang pertama perlu ditolak dengan cukai. Kenapa? Sebab cukai ni perlu ditolak dengan allowance. Kenapa? Sebab allowance ini dikecualikan cukai. Okey, ingat kita ada rumus Rumus pendapatan bercukai adalah jumlah pendapatan tolak dengan pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai, pengecualian cukai dia berapa tadi? Okey, sebab dia bagi sumbangan kepada pihak perpustakaan, dia pengecualian cukai dia adalah RM2,000. Dan pelepasan cukai dia adalah RM22,500. Okey, jadi apa dia? Dia akan jadi macam ni lah. Dia akan tolak dengan pengecualian cukai. Kenapa? Sebab dia bagi sumbangan kepada perpustakaan dan dia mendapat pelepasan cukai sebanyak RM22,500. Jadi berapakah jumlah pendapatan bercukai dia? Jumlah pendapatan bercukai dia apabila ditolak dengan semua ini, dia akan dapat RM88,460. Ini rumus. Ini rumus yang perlu kita tekankan. Jumlah pendapatan, tolak pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai. Ingat pengecualian dan pelepasan cukai ini sesuatu yang berbeza. Pengecualian ini biasanya sumbangan kita lah. Sumbangan kita kepada organisasi tertentu. Pelepasan cukai ini untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Okey, seterusnya.
Kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah Ashraf mempunyai pendapatan bercukai sebanyak 47,531 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat. Zakat tadi. Zakat tadi golongan mana tadi? Zakat tadi membayar zakat sebanyak 280 pada tahun tersebut. Hitung pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf bagi tahun tersebut. Yang ni tiada allowance ni. Yang ni maknanya pendapatan penuh lah. Maknanya tidak perlu ditolak dengan allowance. Yang tadi perlu ditolak dengan allowance. Okey, yang pertama. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu tengok jadual. Jadual yang mana? Jadual yang ini tadilah. Kamu nampak tak ni? Jadual yang ini tadi maknanya dia sudah bagi tahu gaji dia, pendapatan dia untuk tahunan adalah 47,000. Jadi kita tengok di mana 47,000. 47,000 di antara ni. Di antara 35,000 RM1 sehingga 50,000. Ingat ya, 35,000 yang pertama akan dikenakan cukai sebanyak RM600. Dan selebihnya akan dikenakan cukai sebanyak 8%, iaitu RM120. Ini macam mana kita mau guna ni? Ni samalah ni. Sama ni. Yang ini dia sudah keluarkan. Sama sahaja yang ini. Banjaran cukai. Sebab apa? Sebab gajinya di antara RM45.531. Gajinya di sini. Jadi di antara inilah. Okey, yang pertama. Kita kena kira. 35,000 yang pertama dia dikenakan cukai sebanyak RM600. Okey, baki dia perlu ditolak lah. Okey, maknanya RM47. RM47,531 tolak dengan 35,000. Berapa baki dia? Baki ini perlu didarab dengan 8%. Kenapa ni? Dia sudah bagi tahu ni 8%. Perlu didarab dengan 8% ni maknanya 8/100 lah. Okey, kamu akan dapat RM1,002.48. Maknanya ini tambahan cukai dia lah. Jadi jumlah cukai yang sebenarnya perlu ditambah ni. Jumlah cukai yang sebenar yang dikenakan pada pendapatan dia adalah 600 tambah dengan RM1,002.48. Okey, dia mendapat rebate. Kenapa dia dapat rebate? Sebab dia bagi zakat. Bagi zakat sebanyak RM280. Okey, jadi pendapatan bercukai dia. Macam mana kita mau kira? Yang 600 tadi tambah dengan RM1,002.48. Sebab apa? Ini cukai. Cukai yang pertama dan cukai yang kedua. Baki cukai. Tolak dengan RM280. Kenapa perlu ditolak? Sebab ini rebate. Jadi pendapatan cukai dia adalah RM1,322.48. Itu maksud dia cukai pendapatan dia. Cukai yang perlu dibayar lah. Berapa? RM1,322.48. Okey, seterusnya cuba kita tengok soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, Encik Chang mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM52,770. Ini tahunan. Dia telah mendermakan RM300 kepada sebuah badan kebajikan. Mendermakan ni maknanya dia mendapat apa dia? Pengecualian cukai. Pelepasan cukai. Okey, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebate cukai sekiranya layak. Okey, kita tengok. Yang pertama macam mana? Rumus dia, ingat rumus yang kotak kuning tadi yang cikgu bagi tadi. Rumus dia adalah jumlah pendapatan. Ini pendapatan dia. RM52,770. Tolak dengan 300. Dia mendapat pengecualian cukai. Sebab apa? Sebab dia bagi sumbangan kepada organisasi. Okey.
tolak dengan yang ni, pelepasan cukai dia. Okey, pelepasan cukai ni maksudnya untuk diri sendiri. Untuk kepentingan diri. Kepentingan diri dia. Cuba kita tengok di sini, pelepasan cukai, dia sudah bagi tahu di sini. Pelepasan cukai yang pertama individu sebanyak 9,000. Insurans hayat, kalau ada yang ambil insurans, boleh juga ni, pelepasan cukai. Insurans perubatan dan insurans pengajian sendiri. Tambahlah semua. 9,000 tambah dengan 5,800 tambah dengan 1,700 tambah dengan 4,000. Sebab apa? Sebab ini adalah pelepasan cukai. Kira berapakah pelepasan cukai ini? Maknanya jumlah pendapatan pertama tolak dengan 300 tadi yang kita dermakan, yang Encik Chan sumbangkan kepada organisasi. Okey, kemudian dia tolak dengan semua pelepasan cukai dia. Okey, jadi jawapannya adalah pendapatan bercukai dia adalah RM31,970. Berdasarkan yang ini, dia perlu tengok apa? Kita perlu tengok jadual yang merah tadi. Ingat tak yang jadual merah tadi? Jadual merah tadi macam soalan yang tadi jugalah. Sama juga di antara jadual tadi, di antara pendapatan dia adalah RM31,970. Maknanya di antara RM20,000 dengan sinilah. RM20,000 yang pertama dia mendapat pelepasan, mendapat pelbayar cukai dia adalah 150. Baki seterusnya adalah 3% daripada baki seterusnya. Jadi macam mana kita mau kira? Cara dia adalah, okey, ini RM20,000 yang pertama. Dia sudah bagi tahu RM20,000 yang pertama adalah RM150. Jadi baki seterusnya tolaklah. 31,970 tolak dengan 20,000. Datang mana 20,000? Ini 20,000 yang pertama. Okey, jadi jumlah dia perlu didarab dengan 3%. Sudah dia bagi tahu ni kadar 33% ataupun 3%. Jadi kita dapatlah cukai berikutnya adalah RM359.10. Kemudian dia bagi tahu rebate yang layak. Rebate yang layak adalah RM400. Rebate RM400 kerana pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000. Yang ni datang daripada mana? Yang ni datang daripada, sekejap. Jadi kenapa perlu ditolak dengan RM400 ni? Datang mana daripada rebate RM400 ni? Rebate RM400 ni sebenarnya adalah dari dari ini. Yang sudah cikgu terangkan sebelum ini. Rebate cukai sudah dibagi tahu. Rebate cukai diberikan untuk mengurangkan cukai. Terdapat dua jenis cukai, iaitu yang pertama sudah dia bagi tahu sudah dia bagi tahu tadi, sudah cikgu terangkan tadi. Yang mana rebate cukai ini sebanyak RM400 diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000. Dia sudah bagi tahu siap-siap sudah. Kalau tidak lebih daripada RM35,000, dia akan bagi rebate. Dia akan bagi rebate. Dia akan bagi balik RM400. Sebab itulah di sini jalan kerja yang ini perlu ditolak dengan RM400 rebate. Di sini dapat rebate. Rebate yang layak adalah RM400 kerana pendapatan bercukainya kurang daripada RM35,000. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh dia adalah yang pertama tadi 150. Datang mana 150 ni? 20,000 yang pertama. Tambah dengan baki berikutnya. Tambah dengan baki berikutnya berapa? RM359.10. Tolak dengan rebate. Rebate yang dia boleh, yang dia dapat adalah RM109.10. Maknanya inilah pendapatan cukai yang dia perlu bayar. Okey? Cikgu harap kamu sudah jelaslah berkenaan dengan pengiraan untuk cukai pendapatan. Jika tidak faham,
Jika tidak faham, tolong dengar balik apa yang cikgu sudah terangkan. Jika tidak faham lagi, okey, tolong PM cikgu, tanya cikgu. Okey. Latihan cikgu akan bagi dan cikgu akan post di dalam grup. Jadi sekian. Yang tadi lah ni. Yang tadi ni. Makna RM400 sekiranya bayaran tidak melebihi RM35,000. Maknanya ni kamu kena ingat ni. Kamu kena ingat. Yang ni tidak diberi dalam exam. Yang RM400 sekiranya pendapatan tidak melebihi RM35,000 ni kamu kena ingat. Okey. Itu sahaja untuk hari ni. Okey. Subscribe dan share ya. Kalau kamu rasa bermanfaat, kamu share lah dengan kawan kamu. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Sekian, terima kasih.